Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله في هذا اليوم سندرس اللغة العربية الدرس السادس وهو أدوات استفهام. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran terbaru iaitu yang bertajuk adawatu istifham. Apa maksud adawatu istifham ni? Maksud dia adalah kata tanya. Jadi hari ini cikgu akan ajar 8 jenis kata tanya yang digunakan dalam bahasa Arab. Perkataan yang pertama adalah man. Yang cikgu bulatkan ni, man. Man ni maksudnya adalah siapakah. Bila kita nak guna perkataan man ni apabila kita ingin bertanya mengenai manusia ataupun orang. Contohnya awak nak tanya pasal cikgu. Awak akan guna perkataan man anti. Kenapa cikgu tak sebut anta, cikgu sebut anti? Sebab cikgu adalah seorang perempuan. Kalau cikgu adalah seorang lelaki, baru awak guna anta. Awak akan tanya cikgu, man anti, siapakah kamu? Jadi cikgu akan jawab, ana muallimatun, saya adalah seorang guru perempuan. Ataupun contoh lain, man anta, siapakah kamu? Ana talibun, saya seorang pelajar lelaki. Boleh ya? Perkataan man ni awak tak boleh guna kalau awak nak tanya mengenai sesuatu benda ataupun haiwan. Contohnya awak nak tanya pen. Man haza, siapakah ini? Jawapannya nanti haza qalamun, ini pen. Jadi tak sesuai ya kita nak guna perkataan man ni untuk kita tanya mengenai benda. Kalau awak tak faham, kita pergi ke contoh kata tanya yang seterusnya. Kata tanya yang seterusnya adalah ma. Ma. Yang cikgu bulatkan ni ma. Ma ni maksudnya adalah apakah. Perkataan ma ni lah baru sesuai kita gunakan untuk bertanya mengenai benda, haiwan ataupun perkara abstrak. Contohnya pen tadi. Kita nak tanya, apakah ini? Ma haza. Ma haza. Apakah ini? Haza qalamun. Ini pen. Jadi kalau awak nak tanya mengenai benda, awak mesti guna perkataan ma. Tak boleh guna perkataan man, sebab man hanya dikhususkan untuk manusia dan orang sahaja. Contoh lain, awak nak tanya mengenai haiwan. Ma haza. Haza asadun. Ini adalah si singa. Boleh ya, dapat ya beza antara man, siapakah, dengan ma, apakah. Kita pergi kata tanya yang ketiga iaitu mata. Mata bermaksud bilakah. Perkataan mata ni kita guna bila kita nak tanya mengenai masa ataupun waktu. Contoh ayat dia adalah mata tazhabu ilal madrasah. Mata tazhabu ilal madrasah. Maksud dia adalah bilakah kamu pergi ke sekolah. Faham ya? Mata digunakan apabila ingin bertanya mengenai masa ataupun waktu. Perkataan yang seterusnya adalah aina. Aina. Aina ni maksudnya di mana. Untuk aina kita boleh guna untuk kepada
3 situasi lah. Yang pertama tempat, yang kedua benda, yang ketiga orang. Okey. Contoh untuk tempat, biasanya kita guna perkataan aina taskunu. Di manakah kamu tinggal? Okey. Aina taskunu, di manakah kamu tinggal? Okey, contoh lain untuk benda, kita boleh cakap aina kalamun. Di manakah pen itu? Aina kalamun, di manakah pen itu? Ataupun contoh untuk orang, aina Muhammad, di manakah Muhammad? Aina Muhammad, di manakah Muhammad? Okey. Jadi aina kita boleh guna untuk 3 keadaan, tempat, benda dan orang. Okey, perkataan yang seterusnya adalah kam. Kam maksudnya adalah berapakah. Okey. Kam ni biasanya kita guna apabila kita ingin bertanya mengenai jumlah, bilangan ataupun harga. Okey, contoh ayat dia adalah kam umruka. Kam umruka. Berapakah umur kamu? Okey, contoh lain. Kam rinjitan hazal kitab. Berapakah harga buku ini? Okey, boleh ya. Kam digunakan untuk bertanya tentang jumlah, bilangan dan harga. Perkataan seterusnya adalah kaifa. Kaifa. Kaifa bermaksud bagaimana. Perkataan kaifa digunakan apabila ingin bertanya mengenai cara ataupun keadaan. Okey, contohnya adalah, yang ini adalah contoh untuk bertanya tentang keadaan. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bagaimanakah keadaan kamu? Okey. Boleh ya. Perkataan yang seterusnya adalah hal. Hal bermaksud adakah. Hal bermaksud adakah. Perkataan hal digunakan untuk menanyakan soalan yang perlu dijawab ya ataupun tidak. Okey, faham ya? Perkataan hal ni kita nak guna bila kita bertanyakan soalan yang perlu dijawab ya ataupun tidak. Contoh soalan dia, hal indaka qalamun? Adakah kamu ada pen? Okey, soalan ini memerlukan jawapan ya atau tidak. Jadi hal digunakan untuk bertanyakan soalan yang memerlukan jawapan ya atau tidak. Faham ya? Okey, kita pergi kepada perkataan yang ke-8, iaitu perkataan yang terakhir, limaza. 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 Limaza ni maksud dia kenapa. Okey, untuk limaza, kita menggunakan perkataan ini apabila kita bertanya mengenai sebab ataupun alasan. Okey, contoh dia, limaza lam tahdur amsi? Kenapa kamu tidak hadir semalam? Okey, soalan ini memerlukan kepada sebab dan alasan. Okey. Okey, dah habis 8 perkataan yang digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab. Perkataan yang pertama tadi kita belajar. Perkataan yang pertama adalah man. Sekejap ya, cikgu buka balik. Okey. Perkataan yang pertama, man, siapakah? Seterusnya, ma, apakah? Yang ketiga, mata, bilakah? Yang keempat, aina, di mana? Yang kelima, kam, berapakah? Yang keenam, kaifa,
bagaimana. Yang ketujuh, hal, adakah. Dan yang terakhir, limaza, kenapa. Okey, alhamdulillah sampai di sini saja pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.